Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-adwamani al-mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kitab Ahkam Az-Zakah. Okay, kita masuk pada pembahasan zakat. Ni ambil perhatian sebab ni berlaku dekat kita. Sebelum masuk tu kita ambil muqaddimah tu sedikit. Soalan biasa thaqafah ammah, bilakah zakat difardukan? Okey, itu pada tahun kedua daripada hijrah. Pada tahun kedua daripada hijrah. Adapun dalam bab zakat ni dia ada benda yang muttafaq alaih dan ada yang mukhtalaf fi. Benda yang wajib dikeluarkan zakat. Okey. Seperti zakat yang dikhilaf padanya, bermakna ada qaul yang kata tak wajib zakat, seperti zakat harta kanak-kanak. Zakat harta kanak-kanak. Itu termasuk zakat yang dikhilaf. Ada sebahagian mewajibkan, sebahagian fuqaha yang lain kata tak wajib. Okey. Adapun macam zakat fitrah ni, zakat fitrah yang biasa kita bayar tu, dia tu bukan termasuk daripada mukhtalaf fi. Bukan daripada perkara yang mukhtalaf fi. Sekalipun ada khilaf daripada Ibn Libban. Ibn Labban tu dia kata apa? Zakat fitrah tu tak wajib. Khilaf macam tu adakah kita nak raikan? Ingat, jangan bermudah-mudah dari segi fiqh tu. Memang fiqh ni luas, okey. Tapi jangan terlalu bermudah-mudah. Nanti termasuk takut dua. Kita termasuk daripada dalam bab tatabbu'ur rukhas. Memeriksa benda-benda yang rukhsah kita jadikan mazhab kita. Itu haram. Kemudian yang kedua iaitu supaya kita tidak termasuk daripada orang yang bermudah-mudah di dalam mengeluarkan hukum. Apa natijah dia? Dalam bab zakat fitrah ni, sekalipun dinakalkan Ibn Labban tu kata zakat fitrah tidak wajib, okey, tapi khilaf dia ghairu mu'tabar. Jangan kira macam ni apa. Jangan kita nak tasamuh kalau kata tak apalah, dia ada pendapat dia sendiri. Mana sebenarnya Ibn Labban misalnya, tak boleh macam tu. Nampak tak? Lepas tu kita keluarkan kaedah al-khuruj minal khilaf mustahab dan sebagainya. Lepas tu la yunkarul mukhtalafu fihi wa innamal munkarul mujma'u alaih. Kita bagi kaedah tu. Tak kenalah tu, tak kena pada tempat. Sebab khilaf dia ghairu mu'tabar. Ingat, bukan semua khilaf li'i'tibar. Mana syak ni Imam Suyuti buat tu kaedah dia. Aywa, wa laisa kullu khilafin jaa'a mu'tabara illa khilafin atau illa khilafun lahu hazzun minan nazar. Nazar itu dalil. Okey. Sebab apa dia punya samaratul khilaf. Samaratul khilaf pada masalah kita nak kira ataupun tidak masalah Ibn Labban tadi itu yang dia katakan zakat fitrah tidak wajib sebab mengingkari benda yang maklum minad din bid darurah itu hukum dia kafir. Okey. Jadi zakat termasuk rukun Islam. Siapa yang ingkar kewajiban zakat itu kafir. Harus diperangi sebagaimana yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Okey. Faham tu jelas? Okey. Wahiyya, dan zakat itu lughatan pada bahasa Arab itu ialah an-nama. An-nama itu apa? Iaitu ziyadah, mana pertambahan. Subuh, kita kata subuh. Wa syar'an, dan pada syarak. Sebab tu dari segi lughah pun dia kata zakat az-zar'u. Zakat zar'u tu apabila dia berkembang. Okey. Kita kata apa? Bertunas dan sebagainya. Wa syar'an, dan pada syarak ismun ila isim limalin makhsus, bagi harta yang tertentu yang yu'khadhu, yang diambil dia akan mal makhsus itu min malin makhsus, daripada harta yang ditentukan juga. Jadi malin makhsus itu iaitu nisab tu. Ambil daripada nisab, yu'khadhu min malin makhsus
tu ambil daripada qadar yang wajib dizakatkan. Ala wajhin makhsus, di atas wajah yang tertentu. Itu tadi itu malun makhsus itu qadar kalau kita kata pada zakat emas dan perak itu, iaitu mana? Rubu'ul usyur. Kena faham elok, jangan faham seperempat sahaja. Usyur 1/10, 1/10. 1/10 tu 10% lah. Okey. Kemudian rubu' 1/4 daripada 10% tu berapa? So berapa? Berapa persen? 2.5. Kalau untuk daripada tanaman itu apa? Kalau orang tanya, zakat tanaman berapa kadar dia tu? Maksudnya bukan nisab, kadar yang perlu dikeluarkan zakat. Berapa? Okey, daripada tanaman. Ingat elok. Bab fiqh ni tempat tafsil kena tafsil. Bab zakat tanaman tu dia ada 10, ada 5. Nanti 5% biar macam tu, ijmal macam tu je. Sedangkan apa yang dia usahakan tu tak perlu kepada siram, tak perlu usaha pun. Memang semula jadi macam tu je. Jadi benda tafsil kena tafsil. Kena jawab dia apa? Fa fihi tafsil. Okey, nanti akan datang. Ingat elok tu cara jawapan tu. Kemudian zakat tu yu'khadhu min malin makhsus, yu'khadhu min malin makhsus, iaitu harta yang kadar dia tu, nisab dia tu. Tadi ismul limalin makhsus. Maaf, tadi tu yang limalin makhsus yang pertama tu itu kadar yang wajib diambil. Daripada min malin makhsus itu yang cukup nisab. Seperti kalau emas iaitu 85 gram. 85 gram ni kalau harga emas semasa berapa? Tanya kita punya alamah dalam bidang ekonomi kita ni. Harga emas semasa 1 gram apa? Akhwat biasa dia main emas. Berapa 1 gram emas? Kalau dulu kiai tanya, pukul berapa sekarang? 1 lebih. Aku nempeleng kau. Budak pondok dia kata tak boleh macam tu, kena tafsil. 129, bukan 130. So kadar emas semasa berapa sekarang ni? Masuk daripada ramai, nampak tak? Fikrah pelajar Azhar ni memang apa? Dia tak fikir duit dah. Dia tak jenis fikir nak bisnes, nak kaya apa semua tu. Nampak tak? Tak fikir langsung. Okey, baguslah tawaduk tu. Nanti ada beberapa bahasan khas tu. Seseorang yang boleh menerima zakat, pelajar ni, talib ni, dia boleh tak usaha? Kalau tengok macam ni memang wajib dapat zakat lah ni. Nampak tak? Sebab dia tak boleh dapat zakat, kalau apa? Dia boleh menghimpunkan talab dengan kasb. Dia boleh belajar pada satu masa yang sama, lepas tu dia boleh bekerja. Nampak tak? Antum macam mana nak boleh bekerja? Emas pun tak terfikir langsung, Masya Allah. Dunia tak fikir langsung. Subhanallah. Ana dulu waktu umur 18, 19 tu, kepala otak dah dinar. Nampak tak? Okay, memang tahu semua tu. Macam mana nak dapatkan kalau kita rohan kan. So macam dapat berapa persen cakaran-cakaran dan sebagainya. Ambil tahu tu kalau bank rakyat berapa persen. Lepas tu dia punya upah simpan berapa persen semua tu. Pasal kita benda tu daripada kita tatbik benda tu baru kita tahu. Kalau kita nak mendapatkan keuntungan, kita simpan emas semata-mata tunggu tarikh, lepas tu setahun jual, tak jadi kaya. Nak bagi tahu beli emas buat cara macam tu tak jadi kaya. Nampak tak? Yang jadi kaya apa? Yang jadi kaya untuk emas ni. Nampak tak? Dealer pun tengok atas penipu habis bankrupt. Senang tak payah, belajar je macam tu kan. Okey. Selamat dunia akhirat. Okey. Ala wajhin makhsus yusrafu li ta'ifatin makhsus, yang ditasarrufkan, diberikan kepada kumpulan yang tertentu. Semua terkejut. Nampak tak? Okey. Cuba jadi hati tenang. Apa-apa yang berlaku cuba tenang je. Okey. Yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Okey. Kumpulan tertentu inilah 8 asnaf zakat tu. Okey, 8 asnaf zakat. Nanti tengok antum yang dapat zakat ni sebenarnya betul atau tidak dapat, berhak ataupun tidak, dan antum betul amanah ataupun tidak. Okey. Pada itulah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin tu, pada syarat tu. Dia ada perbahasan khas nanti pada Ibnu Sabil nanti, fi sabilillah tu anak bincangkan nanti. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a, wajib oleh zakat pada 5 perkara. Wahyal mawashi, iaitu mawashi.
Iaitu mawashi tu asalnya mawashi itu jamak bagi masyiyah alif lam. Kalau ada pada masyiyah jamak dia apa? Mawashin tanpa ada alif lam. Okey, mawashin. Tanwin tu tanwin apa nama dia? Tanwin apa? Tanwin iwad. Okey. Tanwin ada berapa? 10. Baca syahid dia. Aqsamu tanwinihim 'ashrun 'alaika biha. Fa inna taqsimaha min khairi ma huriza. Makin wa'awid. Aywa. Aywa. Okey. Mawashi. Okey, al-mawashi iaitu apa? Segala yang berjalan. Okey, jap bagi masyiyah tu iaitu tiap-tiap dabbah, kullu dabbah ambil. Sebab apa dinamakan dabbah tu? Mana binatang yang merata ataupun yang berjalan tu diwajibkan padanya zakat. Tiap-tiap binatang. Okey. Tapi tengok apa kata syarih. Walau 'abbara bin na'am. Dan jikalau ta'bir ia musannif bin na'am, okey, dengan binatang an'am, okey, lakana aula. Nescaya adalah ia apa? Aywa. Ingat, marja' ilaih kena isim. Jadi walau 'abbara bin na'am lakana ta'biruhu aula. Nescaya ta'bir musannaf itu aula, yang lebih elok. Sebab dia kata apa? Sebab li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia na'am akhassu, lebih khusus minal mawashi, daripada mawashi binatang yang berjalan. Okey. Wal kalam huna, dan bermula perbicaraan di sini fi hadzal bab fi qaulil musannif ni fil akhas, pada benda yang tertentu, pada yang lebih khusus. Atau tak, pada perkara yang lebih khusus. Bermaksud sepatutnya musannif kena kata ni kritikan daripada syarih. Patutnya tajibuz zakah fi khamsat asya' wa hiya al-an'am ataupun an-na'am. Itu sepatutnya. Sebab lebih khusus yang wajib zakat bukan mawashi, bukan semua benda yang binatang yang berjalan tu. Nampak tak? Okey. Kritikan macam tu satu kritikan yang bagus tak? Tapi ingat, cuba fikir. Betul ke? Betul ataupun tidak? Macam betul. Tak? Selamat cakap. Macam betul. Okey. Zahir macam betul lah kan? Sebab tu ni penting kaedah. Kita nak taklik kalam seseorang, nak kata law abbara bihi lakana aula sebagainya itu, habiskan dulu maudhu'. Habiskan dulu bab. Kalau tak, tersilap. Tengok. Sebagian kata betul. Okay, betul lah tu. Tapi sebagian kata macam betul. Ada saya kata salah ni, memang salah, memang betul lah syarih tu. Tengok ada. Wal athman, dan athman iaitu 5 perkara. Pertama mawashi, kemudian athman, kayaknya bagi saman, wa urida biha, dan dikehendaki dengannya bi athman itu az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Iaitu apa? Ta'rif dia tu, okey. Ta'rif dia tu iaitu athman tu jamak saman. Apa saman tu? Iaitu dhabit dia. Kullu ma qubila bihil mabi'. Kullu ma qubila bihil mabi' min naqdin aw ghairihi min sa'ilil jawahiri wal arud. Okey. Mana saman tu, ingat, bila tempat macam ni ada rahsia bajuri tu, bila dikatakan kullu ingat, kullu bukan ta'rif. Kullu tu ialah dhabit. So jangan keliru ketika antum mentakbirkan, oh ni ialah ta'rif bagi saman, bukan ta'rif. Ta'rif tu ingat, at-ta'rif lil haqiqah. At-ta'rif lil haqiqah, la lil afrad. Lafaz kullu pula lil afrad. So tanaqud lah. Ta'rif tu dia kena ta'rifkan tentang haqiqah. Okey, bukan afrad. Okey.
Tak boleh contoh, apa ta'rif insan? Biasa kita tahu, al-hayawanun natiq. Tak boleh kata al-insan tu apa? Misalnya, ialah orang yang duduk di Halaqah Sulaimaniyah. Sebab itu apa? Itu afrod. Sebab apa? Di antara afrod orang tu ada duduk kat sini, ada duduk kat Sabit, ada kat Asyik. Jadi ingat tu, kullu, bila ada lafaz kullu tu sebahagian orang dia tak sama tu. Oh, inilah ta'rif dia, bukan ta'rif, ialah dhabit. Kemudian perbezaan di antara, kadang-kadang tengok, oh ini ialah bila belajar dalam fiqh, oh ni ialah dhabit. Lepas tu ni, oh ni kaedah. Macam mana tu sebenarnya? Nampak tak? Apa beza dhabit dengan kaedah? Kaedah tu mengumumi semua bab. Okey, semua bab. Okey. Kalau dhabit pada bab-bab tertentu sahaja. Man arada al-mazid faladhhab ila al-ashbah wan nazair. Al-ashbah wan nazair. Diingat ni, pelajar-pelajar syariah, kalau antum 4 tahun ke Azhar ni tak pernah habis baca Al-Ashbah wan Nazair Suyuti tu, bagaimana antum bukan takhasus dalam bidang syariah? Terus terang cakap. Tapi ingat, sebenarnya kan konon nak baca, nak daurah kan, bulan Ramadan tu kan, nak idah, okey? Idah qawaid fiqhiyah tu. Tapi memandangkan tengok balik masa dan sebagainya, penat lah, ada kuliahnya, apa benda semua tu, pelajar pun tak larat dan sebagainya, termasuklah guru yang nak mengajar pun tak larat juga. Okey, akhirnya ditunda. Tak, bila pelajar dah beli kitab lah, insya-Allah nanti kita akan baca lah. Okay, insya-Allah kita akan baca juga insya-Allah. Cuma apa? Ni, baca dekat situ tu sebab apa? Cuma ada fikir munasabah. Pelajar-pelajar ni bila ada test fiqh sikit, banyak benda tak tahu. Tertib dia tu nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pergi kepada usul fiqh. Daripada usul fiqh lahirnya fiqh. Okey. Daripada fiqh tu banyak 4 rubuk tu dikhulasahkan. Nampak tak? Maka jadilah qawaid fiqhiyah. Jadi tertib dia. Jadi ana bila memandang ana survey sebahagian pelajar ni, kebanyakannya tak habis lagi 4 rubuk. 4 rubuk kitab fiqh. Jadi bila tak tahu tu lambatlah nanti. Lepas tu nak buat daurah pula. Nak buat daurah kena taswir pula salah satu benda mustalahat tu, jadi lambatlah. Jadi anda ambil masa dulu bagi pelajar-pelajar mungkin belajar fiqh yang lain tu semua tu dengan para masyayikh, dah kenal mustalah, baru kita boleh buat secara cepat. Okey. Itu maqubila bihil mabi'. Barang yang dimuqabalahkan dengannya oleh mabi'. Mabi' itu dimuqabalahkan. Mabi' itu barang yang jualan. Okey, ni nak jual kitab. Apa muqabalah dia? Okey, balasan itu. Okey, duit ataupun dan sebagainya. Okey. Kemudian waz-zuru' dan tanaman, wa urida bihil aqwat, dan dikehendaki dengannya dengan zuru' itu aqwat, benda yang mengenyangkan, iaitu makanan asasi. Makanan asasi. Ni biasa ni orang tanya ni. So nanti kena ingat ni. Kalau orang tanya makanan asasi apa? Contoh satu tempat. Sebab tu benda kena tafsir. Contoh apa hukum, mana perlu tak keluar zakat jagung ataupun kalau soalan di Kemboja, diorang tanya tanam ubi wajib tak zakat? Nampak tak? Zakat tanaman lah, zakat tanaman tu. Jadi orang tengok zakat, tengok adakah dia makan. Kita tak boleh nak kata dalam kitab tak ada, bukan. So kita tengok tempatan mereka tu memakan ubi sebagai makanan asasi ataupun tidak. Sebab orang kita dulu tu ada menjadikan sebagai makanan asasi. Bila makan asasi, maka wajib zakat. Okey, wajib zakat. Itu pun kalau apa? Itu pun kalau cukup nisab dia. Berapa nisab nanti kita belajar. Okey, waz-zuru' tetapi okey, tetapi sepatutnya tidak didatangkan wa urida bihil aqwat. Okey, sebab apa? Nanti di sana diletakkan syarat-syarat zuru' itu ialah kena aqwat. Jadi tak perlu nak istidrak. Dia istidrak dah depan nanti tu. Maksudnya zuru' ni dia istidrak, mana benda yang aqwat sahaja. Tapi dia ada istidrak awal kat sini ni. Tak kenalah. Okey. Patut kat sini tak perlu dijelaskan lagi wa urida bihil aqwat. Okey. Wathimar, buah-buahan. Okey, buah-buahan. Tu semua tu ma'tuf bagi mawashi tu. Tapi buah-buahan yang macam mana?
Nampak? Iaitu mutlaqan. Tengok nanti sebab apa? Di apa? Ditafsilkan. Wa urudut tijarah dan barang-barang perniagaan. Okey. Wa sayati kullum minal khamsati mufassalan, dan lagi akan datang oleh tiap-tiap daripada khamsah ini mufassalan, hala keadaan dia yang ditafsilkan. Okey. Sebab ada muka-muka baru nak test sikit. Itulah Hanam ke apa? Baca kitab fiqh supaya kita faham ibarat tu, faham ibarat betul-betul. Okay, jangan terus tengok syarah, jangan. Sebab macam mana biasa selalu tu, supaya kalau pelajar menghafal matan, biar dia hafal syarah tu, simpan syarah tu dalam ibarah tadi tu. Okey. Wa sayati kullu minal khamsah mufassalan. Okey, anak tanya akhwat. Tanya i'rabnya saja nak refresh eh. Mufassalan tu i'rab jadi apa? Mansuban. I'rab jadi apa? Jadi hal, qaulan wahidah. Okey, kalau hal, mana sahib hal dia? Sahib hal kena ma'rifah. Ustaz, apa pun tanya nahu. Antum kalau tak tahu benda macam ni, antum nak baca hasyah takkan boleh. Mufassal i'rab jadi apa? Ikhwah tengok, kalau ikhwah you tengok. Ana harapkan khususnya kepada ikhwah. Mufassal nak jadi apa? Yang belakang, ikhwah yang belakang tu. Mufassal nak jadi apa? Hal. Aywa. Mana sahib hal dia? Kullun boleh jadi sahib hal ke? Dia nakirah. Tak boleh. So mana sahib hal dia? Sahib hal dia kullun. Waktu macam mana boleh pula dia nakirah boleh jadi sahib hal? Isim nakirah tidak boleh jadi sahib hal, melainkan kena ada musawwir, ada sesuatu yang mengharuskan. Itu apa? Di sini apa? Ditakhsiskan dengan sifat. Minal khamsah, tujar majrur. Datang selepas kullun. Kaedah yang biasa, innal jumala wa syabiha ba'da nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arif ahwalun. Faedah situ. Bermaksud minal khamsah itu ialah sifat bagi kullun. Jadi kullun itu telah ditakhsiskan dengan sifat. Okey. Hal pula kaedah dia, isim nakirah boleh jadi sahib hal jikalau dia ditakhsiskan. Ditakhsiskan sama apa? Dengan sifat ataupun dengan idhafah. Di sini harus kullun. So kullun tu ialah sahib hal bagi mufassalah. Syahadah mata alfiyah. Okey. Walam yunakkar ghaliban zul hali in lam yata'akhkhar aw yukhassas aw yabin. Ni benda macam ni penting untuk baca apa? Contoh Mukhtasar Muzani. Kemudian apa? Baca Al-Minhaj dan sebagainya itu. Biar faqih betul-betul. Okey. Fa ammal mawashi, maka adapun bermula mawashi, binatang yang berjalan itu, fatajibuz zakatu fihi, maka wajib oleh zakat fi thalathati ajnas minha, pada 3 jenis daripada mawashi. Nampak tak? So kritikan syarih tadi betul ataupun tidak? Syarih kata murad mawashi yang disebut oleh musannif ialah apa? An-na'am, iaitu 3. Itu 3 tu sebut. Lepas tu bila muqabalahkan dengan nas musannif sendiri, betul tak kalau kita kata dan ada pun bermula an-na'am itu, maka wajib pada 3 jenis daripada na'am yang 3 jenis tu. Faham tak? Sebab tu kritikan tadi tu tak kena. Kritikan tak kena sebab dia dah takhsiskan kat sini ni. Okey, kalau dah ditakhsiskan bermaksud mawashi tu pada kalam musannif yang mula-mula tadi tu ialah na'am, bermaksud kalam di sini tak kena. Bermula na'am, maka wajib zakat pada 3 jenis daripada na'am. Sedangkan na'am tu dah memang 3 jenis dah. Sebab tu kena mawashi tu pada mula memang kena na'am. Daripada umum lembu, unta, rusa dan sebagainya, yang wajib daripada semua tu 3. Kena. Nampak tak? Wahyal ibil, iaitu ibil, unta, wal baqar wal ghanam. Okey. Termasuklah kerbau dihukum sebagai lembu dan sebagainya. Okey. Fala tajibu fil khayli war raqiq, maka tidak wajib ia zakat fil khayli, pada kuda. Okey, pada kuda.
Kuda ni jangan main-main. Kuda ni jangan main-main. Sebab tu antum pernah tengok tak kuda yang dilelong tu? Antum ingat lelong-lelong ni macam benda murah. Tak, lelong ni tengoklah boleh pergi jauh. Kuda yang dijual, tengok dekat YouTube. Kuda yang dijual di lelong tu, harga dia sampai harga apa? 35 juta ringgit. Dah lah tengah lelong tu dia berak. Dia tak senonoh tengah lelong, nampak tak? 35 juta ringgit. Sampai macam tu. Okey. Maka kuda yang macam tu kena zakat ataupun tidak? Nanti persoalan dia timbulkan. Ingat dalam fiqh ni kena timbulkan persoalan. Kuda yang macam tu okey, tidak dikenakan apa? Tidak dikenakan zakat. Okey, tidak dikenakan zakat. Tetapi sebab ikut tujuan. Jikalau dia memang berniaga kuda, ambil kuda, lepas tu jual balik, ambil kuda, jual balik, memang ni untuk tijarah, maka itu dikena zakat. Tapi zakat apa? Zakat perniagaan. Okay, zakat perniagaan. Adapun kalau semata-mata beli tu nak tengok cantik, dia nak megah-megah macam tu tak ada masalah, tak wajib zakat. Okay, antum masalah zakat ni pernah terfikir tak? Ni cuba fikir masalah jauh ni. Masalah ketika kita pandemik, ekonomi jatuh, semua rakyat apa? Perlukan duit. Cuba tengok balik, ramai tak perasan kemana perginya, mana nak tunggu zakat fitrah tu dia setahun sekali. Macam contoh Selangor tu berapa puluh juta tak tahulah, mungkin lebih 100 juta boleh untuk dimanfaatkan sebab kita belajar dalam bab zakat ni. Tapi ada satu benda zakat kalau dimanfaatkan memang sangat-sangat banyak lah. Sepatutnya kalau ada apa, billionaire kita tu kat Malaysia tu, harta yang bilion tu, zakat harta diorang cukuplah. Kita kata apa, kalau ada 1 bilion, okey, diorang keluar zakat perniagaan diorang, okay, zakat harta tu berapa? 1 bilion, samalah 2.5%. Berapa juta? Bukan 2.5 juta, 25 juta. Sebab 1 bilion 1000 juta. Pak, 25 juta. Lepas tu tak kira lagi yang puluh-puluh bilion tu. Nampak tak? Keluarkan yang tu, ambil 10 orang. Berapa? Cukuplah kita kata 100 juta. Yang tak sempat apa semua tu, makan yang habis kerja. Ni, sebab tu kita kena ada usaha. Siapa yang jenis, tapi Azhar ni supaya sikit. Antum kalau tak ada kepala nak jadi orang kaya, antum tak terfikir benda tu. Cuba bayangkan kalau orang Islam 10 terkaya kat Malaysia tu, semua billionaire, ada 35 bilion dan ke atas, setiap orang misalnya, antum boleh buat kebajikan yang sangat banyak. Okey? So siapa yang ada cita-cita nak jadi orang kaya macam Abdullah bin Mubarak, anak nak jadi cita-cita macam dia, menghimpunkan ilmu dan harta. Ilmu boleh digunakan dan harta boleh diinfakkan ke jalan yang besar. Jadi banyak pahala dekat situ. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi kalau antum nak jadi apa yang sederhana, tak ada masalah. Okey? Tak salah cita-cita nak jadi orang kaya. Okey, dia dua sama ada tahakkuk ataupun tidak. Okey. Okey. Tajibu fil khayli war raqiq. Okey, raqiq itu iaitu hamba. Sama ada hamba muba'ad ataupun hamba yang apa? Yang mamluk kesemuanya tu, ar-raqiq. Okey. Kemudian ni tak faham tak hamba muba'ad ni? Hamba muba'ad, apa hamba muba'ad yang di setengah-setengah kan? Apa sebenarnya maksud, apa surah dia, bagaimana boleh terjadi hamba muba'ad? Isyarat apa tu? Okey. 3 orang berkongsi beli hamba, kemudian harga contoh 3,000, seorang 1,000. Kemudian setelah itu seorang ataupun 2 orang tu dia bebaskan hamba dia. So dia bebas sebahagian, dia hamba sebahagian, hur sebahagian. Okey. Wal mutawallad masalan baina ghanamin wa ziba'in, dan yang terlahir beranak masalan umathilulaka masalan baina ghanam wa ziba', di antara ni ghanam tu zakawi. Okey, harta yang keluar yang wajib dizakatkan, wa ziba' itu kijang. Okey. So bila anak kedua-duanya tu
lahir anak tu, kacukanlah kita kata, maka anak dia tu wajib ataupun tidak? Okey, wajib ataupun tidak? Tidak. Okey. Kerana apa? Kerana dia mengikut yang akhaf. Kerana dia mengikut yang akhaf. Akhaf tu mana yang tidak wajib dikeluarkan zakat lah. Cumanya dalam masalah kijang apa semua tu, sampai sekarang tak boleh beza mana satu kijang, mana satu pelanduk. Dia kecil-kecil je. Tapi kalau tak silap anak tu, yang kijang dimaksudkan tu besar sikit. Macam dia ada yang besar-besar macam kucing macam tu je. Okey. First time anda tengok waktu ni anda pengalaman supaya kita tahu pembahagian makanan tu. Jadi kalau kijang, kita ambillah kijang ke apa rusa apa nama dia, yang bukit punya. Yang bukit. Okey. Yang liar punya. Dia tu omnivore ke, herbivore ke, carnivore. Carnivore makan daging saja, herbivore makan sayur saja, omnivore makan dua-dua. Okey. Kalau kijang hutan tu, kijang bukit, orang pergi bukit tu, kalau bukit tu mana hutan lah. Dia ialah omnivore. Dia makan sayur dan daging. Daging apa yang dia makan? Okey, ular. Daging ular. Okey, so siapa yang makan tu sedap lah. Ni apa yang diberitahu oleh orang kampung tu dekat Thailand dulu tu. Jadi dia akan bunuh ular tu menggunakan apa? Tanduk dia. Tanduk dia kecil-kecil macam comel tu kan. Dia akan guna tanduk dia pijak-pijak macam tu lah. Okey. Mati lepas tu dia makan. Ular tu. Lepas tu dia jual, antum makan pula. Okey. Adapun yang terberanak daripada dua-dua zakawi, maka itu tu wajib zakat lah. Okey, tu wajib zakat dia seperti kacukan di antara di antara unta dan lembu. Okey. Lepas tu kalau kacukan antara manusia dan lembu. Sebab kacukan mutawalad di antara zakawi wa ghairi zakawi. Okey. Okey, ni dalam fiqh dia tasawur lah. Tasawur masalah dia apa? Kita masalah laghzun lah, termasuk daripada teka-teki. Teka-teki bahasa Melayu lama apa? Masailah. Masailah tu teka-teki bahasa Melayu lama. Masalah tu masalah. Faham tak? Okey. Sebab tu cerita Pram tu saya ada satu masailah. Satu banyak-banyak, dua sikit-sikit, tiga jarang-jarang, empat kadang-kadang. Okey. Hafal macam matan pula kan. Bukan yang banyak kali pun. Okey. Jadi benda sebab tu masailah tu sebenarnya teka-teki. Bahasa lama tu masalah. Sebab tu dalam kitab Jawi tu bila tulis masalah, hamzah tu ke atas, tu baca masalah. Di bawah tu masailah, hamzah bawah tu maksud tu laghzun. Al-ghaz fiqhiyah tu. Kita macam contoh apa? Kita ada seorang khatib. Lepas dia solat, baca padu semua tu kan, baca padu-padu sedap. Lepas salam, baca khutbah apa semua tu contoh. Kita boleh hari raya korban kita sembelih dia. Apa masalah dia? So gambaran masalah dia apa? Kita ada seorang khatib. Okey, khatib lelaki. Kemudian ni hari raya korban ni. Dia solat, kemudian pergi khutbah. Lepas khutbah kena sembelih. Ya, itu mana? Kacukan di antara manusia dan lembu. Sebahagian para fuqaha iktibar dia sebagai apa? Lembu ke ambil hukum manusia? Itu berlaku khilaf. Tapi yang dekat kepada fitrah, iktibar dia sebagai manusia. Sanggup ke nak makan khatib yang baca sedap-sedap tadi tu? Tak? Okey. 6. Pada mahal. Okey, sebab tu ingat tengok ni. Sebab apa dimasukkan soalan dia? Sebab apa musannif masukkan ar-raqiq? Sedangkan ni sekarang ni apa masalah haiwan. Sebab tu tadi tu al-mawashi tu termasuk kullu ma yadibbu ala wajhil ard, termasuk manusia. Okey, iaitu tiap-tiap. Tadi tu anak takbir haiwan yang berjalan tu itu di atas taghlib. Maknanya dabbah itu tu termasuk manusia. Apa syahid dia? Awal juzuk 12 tu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Okey. Ar-raqiq. Sebab tu benda yang berjalan termasuk manusia tu, okey, yang wajib zakat padanya ialah 3 benda sahaja. Yang tak wajib khail raqiq hamba tu, dan mutawallad masalan baina ghanamin wa zibain. Tu jam bagi zabiyin. Okey.
Wa syaraitu wujubiha, dan bermula segala syarat wajibnya, wajib zakat tu, sittatu asya, 6 perkara. Wa fi ba'dhi nusakhil matni sittu khisalin, dan ada pada sebahagian nuskah salinan matan itu ialah 6 khisal, sama je maksudnya. Yang pertama al-Islam. Okay, al-Islam. Maka tafriq dia fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib ia zakat ala kafirin asliyin. Apa? Dia punya dalil dia mana? Dalil dia tentang Islam tu. Para fuqaha istinbat sebagai apa? Sebagai mengambil hukum, bermakna syarat nak wajib zakat tu ialah kena Islam. Okey, mereka istinbat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis hadhihi faridatus sadaqah. Hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin. Okey. Hadhihi faridatus sadaqah, ini ialah kefarduan sedekah. Okey. Allati, yang memfarduakan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin, di atas orang Islam. 'Alal muslimin, tu faedah dia, 'alal muslimin. Okey, bagaimana keluar istimewa hukum tu? Tengok al muslimin tu, tengok ni, al muslimin tu mushtaq ke mushtaq minhu? Mushtaq minhu apa? Islam lah. Cuba tasrif. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Tengok. Tak bagaimana nak kaitkan tu daripada lurah tu sampai ulama boleh istinbat hukum. Daripada tengok ni, so muslimin itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah isim fa'il. Isim fa'il termasuk daripada isim wasal. Ingat, mushtaq minhu tu kata dasar dia tu ialah masdar. Menurut Basriyin, fa'il madhi menurut Kufiyin. Okey. Tapi ambil pendapat yang jumhur ni, jumhur fuqaha kebanyakannya berjalan di atas pendapat Basriyin. Okey, tengok. So sekarang ni muslimin disebut oleh Nabi. So kat situ tu muslimin, apa maksud muslimin itu? Isim fa'il ma dalla ala hadatsin wa sahibi. So ada di sahibnya kat situ. So dekat situ Rasulullah sebut muslimin. Okey, tapi dalam muslimin tu ada apa? Ada Islam. Maka kaedah yang para fuqaha buat, ta'alluqul hukmi bil mushtaqi yu'dhinu bi'illiyati ma minhu al-ishtiqaq. Ta'alluqul hukmi bil mushtaqi yu'dhinu bi'illiyati ma minhu al-ishtiqaq. Okey. Iaitu bergantung hukum, bersangkut paut hukum dengan mushtaq. Jadi Nabi sekarang ni gantungkan hukum kefarduan itu dengan bil muslimin ataupun alal muslimin. Menggantungkan hukum bil mushtaq dengan mushtaq. Isim mushtaq iaitu muslim itu yu'dhinu, memberi sedar, iaitu yush'iru ataupun yushiru. Okey, yu'dhinu bi'illiyati ma minhu al-ishtiqaq, dengan keillahan. Terjemahlah bi'illiyati ma, dengan keillahan, dengan jadi illah oleh barang yang minhu al-ishtiqaq, barang yang al-ishtiqaq minhu. Okey, yang mana apa? Minhu al-ishtiqaq. Apa ma tu? Ma tu kena kepada apa? Okey, ma tu kena kepada apa? Kalau kita tatbiq, kena kepada Islam. Bi'illiyati ma tu maksud dia kena kepada Islam. Yang al-ishtiqaqu minhu, yang bermula ishtiqaq itu daripadanya, daripada Islam, masdar. Bermaksud apa? Nabi ta'liqkan hukum dari itu dengan bil muslimin. Faedahnya apa? Islam itulah sebagai apa?
dia punya illah ataupun syarat dia tu. Okey, sama macam kalau kita kata apa? Waqatilul musyrikina. Ta'liq hukum dengan musyrikin. Sebab apa diperangi? Apa illah hukum dia diperangi? Sebab asyirk. Nampak tak? Okey, hendaklah kamu memerangi mereka-mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ingat yang antara manhaj Al-Azhar. Sebab tu penting manhaj Al-Azhar. Tanzilul Quran Al-Karim, nampak tu? Okey, ala mawadhi'ihi, di atas tempatnya. Waqatilul musyrikin, ayat Quran tu. Okey, di situ ayat tu diturunkan untuk siapa? Nampak tak? Okay. Sebab tu kena tengok takbir syirik kat situ tu syirik apa? Ini sikit-sikit ni Asy'ariyah syirkun akbar dan sebagainya. Yang antum kalau tak ada perasaan macam tu masa nak baling je. Antum belajar Azhar ke tak? Belajar sini tu akidah, antum akidah apa? Atau isu apa-apa? Orang sebut ni syirik akbar, Asy'ari ni apa ingkar ayat Allah, ta'til dan sebagainya. Tak ada perasaan apa-apa. Contoh bahasa mudah macam ni. Bahasa mudah ni macam ni supaya dapat misal. Antum contoh nama ayah Zaid bin Ammar. Zaid bin Ammar. Tiba-tiba orang cakap Zaid bin Ammar hijau contoh. Antum tak rasa apa-apa? Pelik betul antum ni. So apa dia punya kita boleh faham? Intisab antum dengan ayah antum Zaid itu ada syak. Ada muskilah. Mana intisab tu tak kuat. So macam tu juga. Okey. Kena tahu juga benda ni. Okey, waqatilul musyrikin. Sebab tu mereka tu kena perangi orang-orang musyrikin. Siapa musyrikin di sisi mereka? Sebab tu kena tahu usul. Usul dia bid'ah dan maksiyah mana lebih besar? Bid'ah tu lebih besar. Ni benda ni dikatakan bid'ah ni menyambut maulid, baca doa ramai-ramai lepas solat, itu lebih teruk daripada maksiat. Maksiat itu tu sekalipun dosa besar tu, bid'ah benda yang mereka katakan bid'ah tu lebih besar. Sebab apa? Orang melakukan dosa tu dia yakin benda tu dosa. Adapun orang melakukan bid'ah ni, okey, dia berterusan dengan bid'ah dan dia yakin itu ialah qurbah ibadah. Jadi mereka takkan taubat. Sebab tu apa? Mereka lebih teruk. Kena faham macam tu. Okey. Ni para mubtadi'in ni sebab apa? Semua sambut maulid kan baru ni kan? Sambut tak? Mengaku tu. Okey, waziba. Okey. Okey, baca sama-sama kaedah ta'alluqul hukmi itu ni. 1 2 3. Ta'alluqul hukmi bil mushtaqi yu'inu bi'illiyatina minhu al-ishtiqaq. Okey. Kalau nak takbir secara mudah tak fahamlah ustaz apa makna bi'illiyatima minhu al-ishtiqaq. Takbir yu'dhinu bi kauni ma minhu al-ishtiqaq 'illatan. Antu takbir macam tu. Dengan keadaan barang mana bi kauni ma minhu al-ishtiqaq 'illatan. Khalas. Okey, fala tajibu ala kafirin asliyin, yang kafir asli. Okey, wa ammal murtaddu, dan adapun murtad. Fa tu fa tafri' kita tahu. Wa ammal murtad. Wa tu apa? Istinaf bayani. Okey. Istinaf bayani. Apa taraf istinaf al-bayani? Al-waqi'u fi jawabi soalin muqaddar. Patu apa kafir asli? Patu murtad macam mana pula? Wa ammal murtaddu, dan ada orang yang murtad itu fasahihu, maka bermula pendapat yang sahih annama lahu mauqufun, ialah hartanya itu terhenti, dihentikan, mauquf. Fa in 'ada ila al-islam, maka jika kembali ia kepada Islam, wajabat alaihi, maka wajib ia zakat alaihi. Apa? Alal murtad. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam apa? Wa illam ya'ud fala apa? Fala tajibuz zakah alaihi. Okey. Tengok di sini dalam masalah murtad ni, ingat ni. Pertama sekali, sebab antum ni orang-orang yang diharapkan untuk masuk kepada jabatan agama Islam dan sebagainya lah, bahagian akidah dan sebagainya. So kena tahu dhabit yang bila orang tu jadi murtad dan sebagainya. Okey. Bila dah qaul, ingat murtad ni boleh dengan qaul, boleh dengan perbuatan, boleh dengan niat. Bila dah kata Allah diciptakan daripada gelombang, wali'adzabillah, itu tu kalau antum tak tahu nak hukum kafir lagi, tak tahulah.
Ini bukan dalam masalah cepatnya mengkafirkan orang, bukan. Dah sore-sore macam tu dia kata Allah diciptakan daripada gelombang. Kataan macam tu. Nampak tak? Kita pun tak apa, mungkin ni kot. Ni orang-orang yang sihat macam tu. Kita pun tak samu. Bila tak samu macam tu lah, tak ada tegas. Tak ada keluar kenyataan daripada media-media jabatan-jabatan semua sebagainya tu. Maka dia anggap masalah murtad ni masalah yang agak ringan lah. Sebab tu boleh beat balik. Harta-harta dan sebagainya boleh beat balik. Okey, kalau orang murtad tu pula, tengok. Kalau sabit murtad dia tu, so dia kena istitabah. Diminta bertaubat. Cumanya apa tengok ni, kaedah istitabah kita jadi pihak agama Islam. Contoh antum sebagai pegawai ataupun orang masyhur dan sebagainya, ada follower juta-juta contoh. Antum perlu dakwah orang-orang macam ni. Okey, ketika macam mana nak istitabah orang-orang macam ni? Orang-orang yang ada kedudukan macam ni macam nak istitabah? Dia masa istitabah tu khilaf lah. Jangan ambil istitabah 3 hari, tak taubat juga bunuh, bukan macam tu. Kewakil juga. Okey. Jadi orang-orang macam ni perlukan apa? 2 sisi. Sisi yang tegas, sisi yang baik. Kena jalankan kedua-duanya. Jangan sokong sebelah pihak sahaja. Tak apa, kita kena lembut dengan dia, kena doakan banyak-banyak dia dalam tahajud kita dan sebagainya. Doakan. Tak ada masalah. Yang nak tegas apa? Ini orang ni dah keluar, orang ni perlu dia. Masing-masing. Okey, tapi jangan hulu. Ini bukan dalam masalah takfir. Supaya apa? Nak jaga orang lain. Supaya tidak bermudah-mudah dengan kalam kufur. Okey? Kalau kata dah mengaku saya sebagai Allah dan sebagainya, saya pencin jadi sebagai Nabi dan sebagainya. Itu tak ada kat Arab tu, tak ada. Malaysia je ada. Masya Allah, anak. Itu zaman sebelum ni. Zaman lepas ni tak tahulah. Jadi apa pula mengaku lepas ni? Okay, ready je lah pelajar Azhari. Okay, so mauquf harta dia. Tetapi ingat ni. Okay, ni yang murtad ni, kita anggapkan bila orang-orang yang kaya, yang zakat dia ada harta juta-juta, ada ribu-ribu yang cukup zakat lah, cukup nisab dia tu. Jadi qadiyah dia tu, harta dia tu contoh dia, sekarang ni dia murtad tahun ni, harta dia cukup haul dan sebagainya, cukup nisab, tapi tak keluar zakat. Nampak tak? 3 tahun tak keluar zakat. Kemudian tengok harta dia macam mana tu harta dia. Tu mauquf, dihentikan. Kalau dia kembali kepada Islam, kena bayar zakat balik. Ambil balik zakat untuk 3 tahun. Okay, untuk 3 tahun. Kalau tak kembali kepada zakat, tidak diambil sama sekali. Tiba-tiba lepas tu zakat-zakat sebelum dia murtad tu. So tu dia murtad tahun ni. Wali'adzabillah. Tapi 5 tahun, sepanjang 5 tahun ke belakang ni tak pernah bayar zakat. Yang tu wajib semata-mata. Dia kembali atau tidak kepada Islam balik tu kena ambil juga. Okey? Yang masalah sini tu iaitu zakat dalam tempoh dia tu murtad. Okey? Jangan main-main. Sebab apa ni? Ingat ni. Jangan main-main dengan kalam kufur. Sebab apa? Sebahagian orang dengan apa? Orang kafir bila masuk Islam dia seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Jangan pernah terlintas antum memahami agama dengan kepala apa, tak naklah sebut HOTAK tu. Okey, dengan kepala antum faham antum masuk macam ni. Sebab ada sebagian orang yang fikir apa tu, banyaklah dosa, kan nak taubat lah. Lepas tu apa, tak apalah, murtad dululah, jadi orang kafir, lepas tu masuk Islam balik jadi macam baby. Jangan macam tu. Nampak tak? Hukum murtad kekal yang sebelum ni pun. Okey, jangan pandai-pandai. Okey, wal hurriyah. Okey, dan hurriyah iaitu bebas. Okey, merdeka. Fala zakata ala raqiq, maka tidak wajib di atas raqiq. Wa ammal muba'ad. Okey. Dan adapun hamba yang muba'ad, fatajibu alaihi zakah, maka wajib di atasnya oleh zakah fima malakahu bi ba'dihil hur. Pada barang maksud ma tu apa? Pada almal, fi malin, pada harta yang malakahu, yang memilik ia muba'adhu akan ma bi ba'dihil hurri, dengan sebahagiannya yang hur, yang merdeka. Okey. So kat sini ni tengok apa maksud malakahu bi ba'dihil hur. Dia nisbah macam tadi kan, 2 orang memiliki satu hamba, kongsi. Lepas tu seorang tu merdeka, so 50-50. So harta
yang dia milik dengan usaha dia itu, yang mana ketika dia hur. Okey, macam mana nak bezakan? Biasanya dalam keadaan hamba ni, taswir dia iaitu ketika dimuba'atkan, mereka berkongsi pada waktu dan jadual dia. Sebagai al-muslimuna ala syurutihim. Bermaksud apa? Contoh, yang A ni, pemilik A, dia kata apa? Dia hamba aku nak gunakan dia pagi sampai maghrib sampai subuh tak nak. Itu kamu punya, kamu ambil. Sebab ambil manfaat daripada hamba tu, suruh kerja dan sebagainya. Jadi hasil yang dia ambil, yang contoh daripada pagi sampai petang tu, yang tu waktu dia bekerja untuk A, mana Syed dia tu. Lepas maghrib dia jadi orang biasa. Jadi orang biasa, waktu tempoh jadi orang biasa tu, dia bekerja dapat hasil tu, yang tu. Adapun hasil dia ketika ketika jadi hamba tu tak boleh. Sekalipun ambil upah tak boleh. Sebab dalam tempoh tu dia memang milik hamba dia. Okey, milik hamba dia. Okey, kemudian wal milkut tam, dan milik tam. Milik yang sempurna. Milik tam itu tu termasuk juga seseorang yang ditahan hartanya, seperti kanak-kanak dan orang gila. Okey, ada ke kanak-kanak yang kaya raya? Adalah. Nampak tak? Ada yang terbuka YouTube, ada banyak kanak-kanak yang kaya raya, nampak tak? Yang beli Ferrari apa sebagai kalau kat luar negara dan Malaysia pun ada kanak-kanak yang kaya. Okey. Jadi apa? Hafal. Okey. Jadi harta dia tu, mana dia tak boleh tasarruf. Okey. Dan boleh harta sebagainya, siapa yang tasarruf? Wali dia lah. Okey. Cuma harta kanak-kanak ni, mengikut mazhab Syafi'i, dia wajib lah. Mereka mahjur, mana tidak boleh mereka dibebaskan untuk beli dan sebagainya. Okey. Tapi tengok, siapa yang mukhatab yang disuruh keluarkan zakat tu? Bukan dia tu, tapi wali dia, ayah dia lah, ayah dia. Kemudian tengok, kalau macam mazhab Hanafi tu, dia kata harta kanak-kanak tak wajib zakat. Harta kanak-kanak tak wajib zakat. Okey, cara dia bagaimana pula? Okey, tengok ni, contoh kita apa? Syarat mana, sebab zakat ni nak bersihkan harta. Jadi syarat wajib dia kena milkut tam, milik yang tam. Okey. Jadi sekarang ni untuk yang dalam bab harta kanak-kanak, berapa ramai anak kanak-kanak yang meninggal ibu dan ayah dia dapat harta pusaka banyak tu, lebih daripada kadar nisab tu. Jadi yang ikhtiyat macam mana? Yang ikhtiyat, kalau ikut mazhab Hanafi tak wajib, kalau mazhab Syafi'i wajib. Okey. So ikhtiyat macam mana? Iaitu ini pendapat ni show daripada apa? Imam Al-Bajuri. Okey, Imam Al-Bajuri, iaitu mana? Dia kumpul dulu harta budak tu yang keluar zakat tu. Contoh harta dia setahun tu apa? Dia masuk dalam bank, dia diniagakan dan sebagainya. Kadar zakat tu contoh umur dia setahun, ambil. 2 ambil. Jangan bayar dulu, ambil dulu. Kau yang bila dah baligh dan rasyid, baru dia beritahu ni harta zakat kamu ni. So dia baligh, dia akan ni, bukan wali tu yang tasarruf sendiri. Itu pendapat yang ihtiyat. Tu boleh diamalkan. Okey. Cumanya apa? Sepanjang masa dia tu diambil duit tu, nampak tak? Siapa yang pegang? Itu al-qadhi. Lebih selamat. Itu lebih selamat banding dengan kalau siapa-siapa pegang amanah ni. Manusia ni dia biasa kadang-kadang datang keperluan mendesak dan sebagainya, guna, lepas tu lupa nak bayar, tak mampu nak bayar dan sebagainya. Okey, sekarang kepada qadhi. Itu ikhtiyat yang dipilih oleh Imam Al-Bajuri. Okey, wal milku tam ai fal milku dhaif, pemilikan yang dhaif itu la zakat fi, tidak ada jenis zakat padanya. Seperti mana? Kal mushtara qabla qabdihi, seperti sesuatu yang dibeli, okey, qabla qabdihi, sebelum daripada qabatnya, sebelum pegang. Di sini mana bukan semata-mata pegang tau. Okey, bukan semata-mata pegang. Kalau asalnya memanglah pegang tu, takbir tu mana qabat tu genggam macam tu. Okey. Ini termasuk juga apa? Pengalihan yang mengisyaratkan pengalihan, bermaksud apa? Sesuatu tu dah diambil. Contoh macam apa? Contoh. Kat sini ada contoh kitab dan sebagainya. Okey. Saya jual pada kamu. Kemudian dia ambil itu letak kat situ, letak dekat dengan dia, walaupun dia tak qabat, ataupun dia suruh pembantu dia pindahkan kat situ, itu dah dikira qabat. Okey.
Termasuk kalau kita sekarang ni, kalau sistem transfer tu bila masuk tu qabat lah tu. Qabat tu bila dah masuk dah masuk kat akaun kita tu masuk dah qabat. Okey. Dekat sini hati-hati sebab macam nak sebut kan. Sebab macam contoh hibah tu akad dia tidak lazim. Dengan semata-mata akad tu tak lazim. Dia boleh batalkan. Okey, dia boleh batalkan bila tak sampai barang tu kepada si penerima. Sebab tu ingat anak bagi tahu. Setiap harta ataupun apa-apa sesuatu yang orang bagi, ambil cepat-cepat. Jangan tak apalah. Jadi terlupa lepas tu, mana tu yang dibagi semalam tu? Dia dah ambil dah, nampak tak? Antum tak berhak untuk minta balik. Melainkan kau muka tak malulah. Okey. La tajibu fihi zakatu kama yaqtadihi kalamul musannif. Okey. La zakata fihi kal mushtara qabla qabdihi la tajibu fihi zakah kama yaqtadihi kalamul musannif. Sebagaimana barang yang menuntut akan dia tu oleh kalamul musannif. Apa maksud kama yaqtadihi kalamul musannif itu? La tajibu fihi zakah. Kama tu. Okey, mana? Okey. Cuba ni antum kalau pandai. Memang antum pandai. Pendek kan tak faham lah. Mungkin ada kekeliruan. Fi kama yaqtadihi kalamul musannif. Macam mana nak faham? Sebagai barang yang menuntut akan dia tu oleh kalamul musannif. Tukarkan dalam bentuk isim supaya jelas. Ada sebagai orang tak faham macam tu. Aywa. Okey. Kamuqtada kalamil musannif. Kamuqtada kalamil musannif. Apa dia punya kaedah dia? Al-mausul ma'asilatihi fi ma'na al-mushtaq. Sebagai macam mana apa kama yaqtadihi kalamul musannif? Ai kamuqtada kalamil musannif. Seperti tuntutan kalam musannif. Apa kamuqtada tu? Kamafhum kalamil musannif. Seperti mafhum kalam musannif itu taba'an lil qaulil qadim. Ikut bagi qaul qadim, iaitu qaul qadim bagi Imam Syafi'i, lakinnal jadida al wujub, tapi qaul jadid itu wajib. Ini apa tahu? Apa maksud sini ni? Sesuatu yang kita beli tapi tak qabat lagi tu. Tak qabat lagi tu. Adakah wajib? Contoh. Dia orang ni biasanya ni memang kena 100% pada industri ekspor dan import. Dia beli barang dekat China tu. Jadi barang tu dekat sana penjual tu dia akan hantar sampai ke Port Kelang dan sampai kepada pintu rumah kita tu. Jadi sepanjang tempoh tu kan kadang ada masa yang mengambil masa setahun, ada yang kalau barang adalah andaian dan ada masa berbulan-bulan sehingga diwajibkan zakat. So kita nak kira ataupun tidak? Wajib tak zakat? Contoh kalau kita beli kereta dan sebagainya. Beli kat Jepun kan murah. Tapi mungkin ada urusan lambat tertangguh dan sebagainya, wajib tak zakat tu? Dalam tempoh tu. Jadi qaul qadim apa? Tak wajib. Tapi qaul jadid wajib. Okey. Qaul qadim, qaul jadid. Okey. Macam ni. Qaul jadid iaitu qaul Imam Syafi'i. Okey, qaul Imam Syafi'i yang diiftakkan di Mesir setelah dia pergi kali kedua. Imam Syafi'i pergi Mesir 2 kali. Di antaranya apa? Contoh menyentuh perempuan. Dia ada ilah dia tu. Ketika di Iraq tu, Imam Syafi'i berpendapat qaul qadim dia tu menyentuh perempuan, okey, tanpa ada syahwah, tidak membatalkan wuduk. Okey. Di Mesir pendapat jadid dia batal wuduk. Okey. Jadi apakah yang mendorong hamil atau ba'is bagi Imam Syafi'i yang merubah dia punya ijtihad dia tu? Kat sini bukan semata-mata nas. Bukan semata-mata ada nas dan sebagainya. Sebab tu dalam bidang ifta, jadi mufti dia kena pakar waqi', realiti masyarakat tempatan. Sebab tu di antara kesilapan besar pelajar Azhari, sebab apa memang kesilapan besar, membandingkan fatwa Darul Ifta dengan kat Malaysia punya. Nak tegur ni, hati-hati. Tak sama. Sebab tu apa? Waqi' tu. Sebab tu nak keluarkan hukum memang kena apa? Kena
kena ambil laporan daripada contoh daripada pihak polis dan sebagainya. Kalau kes-kes macam ni melibatkan nak tengok hukum tu. Okey, dalam masalah talak misalnya, dalam masalah talak ni contohnya di Mesir apa, talak 3 sekaligus jatuh 1 mengikut pendapat Ibn Taymiyah. Okey, ni walaupun yang mengiftakkan macam tu bukan ittifaq lah, maksudnya banyak juga kritikan macam ada iftak sekarang ni lah. Sebab tu ibrah dia tu bukan iftak tak iftak apa semua tu. Dia sebenarnya apa? Keahlian seseorang tu. Dia jadi anggota lajnah iftak tu, tiba-tiba dia fatwa ikut sendiri. Akhirnya dia fitnah. Okey, macam talak 3 jatuh 1 tu. Dengar, aku talak kamu dengan khilafah ni, masalah yang khilaf ni. Okey, bukan aku talak kamu, lepas tu 1 talak, lepas tu dah bersama, tolak lagi kedua, lepas tu tolak ketiga. Itu memang ittifaq, tak ada masalah. Ni tolak sekaligus dengan 3. Okey, lain tu nak kira jatuh 3 tu pun jatuh 1. Jumhur 4 mazhab jatuh 3. Ibn Taymiyah dia kata jatuh talak 1. Okey, dan di Mesir mentatbikkan pendapat Ibn Taymiyah. Okey, di Malaysia tidak. Di Jordan sendiri kalau tak silap anak tu tidak memilih jatuh 1, ni jatuh 3 juga. Cek balik dalam kitab At-Tashri'ul Jinai bagi Syekh Abdul Qadir Audah tu, 2 jilid tu kitab yang bagus yang dulu belajar kat Darul Quran tu. Jadi dalam masalah ni, okey, di Mesir tolak 3 sekaligus jatuh 1. Ingat masalah ni masalah berat tau, bukan masalah tak apa khilaf tak. Masih masalah yang sangat berat. Dengan sebab ini adalah salah satu sebab Ibn Taymiyah kena penjara. Ini pendapat yang syadz. Okey, menyalahi 4 mazhab. Tapi ingat, fiqh ini bukan hanya terhenti kepada 4 mazhab, walaupun susah nak diterima. Fiqh ni sifat dia sebab kebanyakan dia zanni, kebanyakan bukan semua. Jadi ijtihad para mujtahid itu tu, okey, dia selalu ada berkembang. Pintu ijtihad selalu terbuka. Cumanya dalam tembuskan ni ijtihad dalam bentuk jama'i macam tu lah. Okey, so tak boleh nak itlak. Ingat ni, sesuatu ijtihad baru, hukum yang baru menyalahi 4 mazhab itu sebagai apa? Ni sesat dan ini. Cumanya apa? Ghalib kebenaran dah ada 4 mazhab. Pada 4 mazhab. Okey, cumanya kalau ada tiba-tiba masalah baru, hukum tak sama atau menyalahi 4 mazhab ini jangan terus kata salah. Nampak tak? Jangan kata terus salah, tak lagi nak hukum kufur dan sebagainya. Sebab tu dalam masalah ni masalah berat, sebab Ibn Taymiyah dengan sebab inilah dia dipenjara. Dia penjara bukan sekali je, banyak kali, hampir 7 kali macam tu. Dan ni sebab dalam masalah ni jugalah, masalah tolak 3 jatuh 1 ni, Imam Ibn Rajab Al-Hambali nulis kitab, memang hentam teruk-teruk Ibn Taymiyah. Ibn Rajab Al-Hambali ni dia bukan anak murid Ibn Taymiyah. Dia lahir 8 tahun selepas daripada wafat Ibn Taymiyah. Okey, jadi ada buat satu kitab memang rock betul-betul. Okey, dalam masalah waqi' tadi tu yang saya cakap tadi tu, kita nak tatbikkan kat Malaysia sekarang ni tolak 3 jatuh 1. Tolak 3 jatuh 3. Kita sekalipun nak tajri, nak fiqh dan sebagainya, serius jangan bawa pendapat tolak 3 ni jatuh 1 kat Malaysia. Waqi' berbeza. Sebab apa? Sehingga mufti di Mesir ketika itu yang kata tolak 3 jatuh 1 itu, dia terpaksa dia pilih pendapat Ibn Taymiyah, walaupun dia tahu pendapat tu memang pendapat yang macam tu lah. Sebab apa? Bagi beliau, ini hujah dia, iaitu maslahah kekeluargaan itu lebih aula. Sebab apa? Antum sendiri tahu orang Arab macam mana. Kau nak marah tu, ada fikir talak 1, ada fikir talak 2, no, talak 1000 terus. Nampak tak? Nak geram orang Arab kalau marah tu. Sebab tu orang Arab ni dia emosi dia bila marah tu dia macam tak tahulah macam apa. Cuma beza kalau orang Arab marah dengan kita ni, kalau kita dah marah ngucap. Orang Arab sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi rasul. Senang balik nampak tak? Okey, kalau kita tahulah, cubalah tatbikkan orang Melayu. Sallallahu alaihi nabi, apa sallallahu, nampak tak? Kena waqi' lah, nampak tak? So waqi' kat Malaysia sebab apa? Di Malaysia jarang berlaku tolak 3 sekaligus. Fitrah orang Nusantara berbeza, dia lembut, dia boleh fikir sikit. Okey,
Sebab nak tatbikkan semua macam apa benda yang diiftak kat sini kita nak pakai seluruh 100% yang dari iftak Mesir tu kita gunakan sehingga kita tibai mufti-mufti kat Malaysia tu kata oh tak muafaqah dengan ni, tengok ni dan hukum mereka salah sebagainya. Tidak, tak boleh. Kena dengan waqi'. Dan Imam Syafi'i tadi tu sebab apa? Melihat kepada apa? Ketika di Iraq dia melihat wanita-wanita itu bersifat sederhana. Bermaksud apa? Iraq kan kawasan dia sederhana mana? Dan sederhana dari segi kecantikan dia. Di Mesir pula dengan gabungan orang sebab Mesir ni jadi tumpuan tau. Jadi orang luar mana jadi kacukan dia. Jadi dia apa cantik. Okey. Kalau secara khulasanya orang Mesir ni lebih cantik daripada orang Iraq. Okey. Jadi sebab itu bila tengok orang Mesir bermain-main dengan perempuan dan sebagainya itu, jadi kalau dia memfatwakan kata apa tak batal misalnya apa semua tu tak melainkan dengan syahwat saja, kat situ dah macam ada something situ tu. So tu ba'is. Jadi apa? Sebab tu orang yang berijtihad dalam satu hukum, sandaran dia mana? Bukan dalam nas apa misalnya, tapi dalam waqi' dan sebagainya, melihat kepada masalah dan sebagainya. Itu kita tak boleh nak itlak kata dia tersilap. Dalil mana misalnya? Apa tak? Dia dah ahli untuk ijtihad. Sebab tu Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata apa? Dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau baca nas tu cuba buka dalam la yutlaqu alaihi al-khata'. Okey, ingat balik. Man ijtahada fi qadiyatin, penting ni kaedah ni supaya antum tak cepat menyalahkan. Man ijtahada fi qadiyatin laysa fihi nassun wala ijma'un fala yutlaqu alaihi al-khata'. Wa amma man ijtahada, lafaz ni bil lafzi ni betul tak? Wa amma man ijtahada fi qadiyatin laysa fiha nassun wala ijma'un fala yutlaqu alaihi al-khata'. Maka tidak ditlakkan, dikatakan baginya salah. Okey. Sebab tu ada sebahagian orang apa? Menyalahkan apa tengok? Apa tengok ni Hasyiah Imam Ramli, Nihayah, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, banyak sangat furuk fiqhiyah ni. Mana dalil dia? Mana dalil dia? So guna kaedah tadi tu, mereka dah ahlu ijtihad. Okey. Sebab tu ingat ni. Sebab tu ilmu bukan terhenti di atas dalil semata-mata. Kita belajar kan manhaj al-Azhar tu, al-mukawwinatul kawinah lil ilm. Lepas tu Imam Ibn Hazmin berkata apa? Okey. Jami'u mastanbatahu al-mujtahidun ma'dudun min asy-syari'ah wa in khafiya daliluhu 'ala al-'awam. Jami'u mastanbatahu al-mujtahidun ma'dudun min asy-syari'ah. Jami'u mastanbatahu al-mujtahidun ma'dudun min asy-syari'ah. Okey. Wa in khafiya daliluhu 'ala al-'awam. Okey. Kau baca ibarat tadi tu Ibnu Hajar punya. Wa amma man ijtahada satu. Aywa. Ibnu Hazmin. Aywa. Wa in khafiya daliluhu al-'awam. Waktu tengok ni tak ada dalil ni. Siapa yang cakap ni kata tak ada dalil? Orang awam. Nampak tak? Betul betul tak ada dalil ke? Nampak tak? Okey. Okey. Okey, dalam bab apa? Kemudian ni, maka fal milku dhaif la zakata fi. Kalau contoh seperti seperti apa? Mafhum tam tu. Seperti mana? Benda yang diwakafkan, harta yang diwakafkan. Okey. Harta yang ni al-mauquf. Al-mauquf, sesuatu yang diwakafkan ini tu ada dua. Okey. Mauquf ala ghairi muayyan, betul al-mauquf ala muayyan. Dia boleh nak terima wakaf ni secara muayyan ataupun tidak muayyan. Contoh, ghairi muayyan, aku wakafkan syaqah ini fi sabilillah. Siapa yang untuk gunakan kebaikan. Siapa-siapa je lah boleh, daripada mana negeri, orang mana, Mesir, orang Malaysia semua tu. Tapi jika diwakafkan khas
ini milik pelajar apa? Contoh, ini milik pelajar Kelantan saja contoh. Daripada Selangor ke Kelantan sebab ada muhdi kan contoh. Okey. So itu dak wakaf muayyan untuk orang Kelantan sahaja. Okey, untuk orang Kelantan saja. Mana nak guna semua tu untuk peralatan dan semua nak apa ambil manfaat daripada sini diwakafkan untuk orang Kelantan sahaja. Okey. Sekarang ni contoh misal diwakafkan tanah Kebun Getah misalnya, Kebun Getah diwakafkan yang ni untuk pelajar pondok tertentu sahaja. Kehasilan dia sama ada untuk bayar gaji guru ataupun bayar duit makan pelajar dan sebagainya, maka itu wakaf muayyan. Bila wakaf muayyan ni dia kena ada mudir yang jaga tu. Okey, mesti kena ada mudir. Waktu wakaf muayyan betul khalas macam tu. Tak, dia nanti seorang mudir. Okey, ataupun nazir yang tengok yang menjadi urusan jadi apa? Yang pemantau dia tu dan diuruskan macam berbuah bila dijual getah dan sebagainya. Jadi kehasilan getah tadi tu setiap tahun perlu dizakatkan tak? Sekalipun banyak. Okey. Fa fihi tafsil. Okey, jikalau zakat tu muayyan wajib zakat. Jikalau ghairi muayyan tak wajib zakat. Okey. Nuri getah. Waqaf muayyan. Waqaf ala muayyan, waqaf di atas sesuatu yang tertentu, orang-orang tertentu. Itu tidak wajib zakat. Itu wajib zakat. Okey, contoh ini kepada pelajar pondok ni sahaja. Jadi harta kehasilan getah dari itu wajib zakat. Kalau kehasilan ni kepada orang awam, siapa-siapa yang orang susah dan sebagainya, siapa-siapa, maka itu tidak wajib dizakatkan. Okey. Untuk tahu masalah siapa sini anak penoreh getah, anak tak pelik pun. Siapa penoreh getah ni? Ada yang kaya, ada yang sederhana. Nampak tak? Okey. Sebab apa kita ni? Getah supaya antum tahu realiti dia tu. Kalau sebahagian daripada orang-orang Fatani ataupun Thailand tu Naratiwat dialah semua, kadang-kadang macam orang kampung tapi masya-Allah harta kaya betul. Tanah dia kehasilan getah tu saja. Ya Rob, memang banyak. Tetapi bagaimana getah tu waktu tu naik tau, harga tu mahal. Semua orang tu semua beli kereta baru semua. Cuma sekarang harga turun. Bagaimana nak jaga getah tu? Nak jaga getah tu supaya daripada dicuri. Kan? Orang pernah menoreh pagi-pagi tu subuh-subuh tu, dah menoreh subuh-subuh biasanya. Tahu hasil petang-petang tu ni kena curi misalnya. Jadi macam mana? Apa yang menghalang yang dia boleh jaga dia orang tu? Adakah kena jaga setiap masa? Okey. Bagi undang-undang baru. Undang-undang yang dibuat oleh siapa? Oleh ketua kampung masing-masing. Ada sebahagian ketua kampung tu, kata apa? Tempat kita umum dah semua. Jadi orang lain, orang kampung tu pun kena tahu. Tempat sini ni, kampung sekian-sekian ni, siapa nampak apa curi getah tu boleh tembak sampai mati. Jadi selamatlah. Jadi kata apa? Undang-undang ni buat satu tatbik dia tu akan apa? Menyelamatkan orang. Okey. Jadi di sini ingat satu benda. Waqaf muayyan dengan ghairi muayyan. Tetapi nak tengok kat sini ni, bermaksud apa tengok ni? Kalau waqaf muayyan tu, contoh ni harta ni kehasilan ni tanah ni diberikan kepada keluarga sekian. So waqaf. Okey. Ingat kalau waqaf muayyan, okey, itu diwarisi. Dan zakat tu berterusan. Cumanya apa? Cumanya dalam masalah wakaf ni, kita yang contoh nak mewakafkan ni, sebaik-baiknya tengok kaji balik kepada siapa yang kita nak bagi ni. Sebab apa? Nanti susah diorang nak tasarruf. Okey. Syaratul waqif kana syari'. Okey, syarat orang yang mewakafkan itu seperti nas syara'. Kena ikut betul-betul. Tak boleh nak ni pindahkan. Okey. Itu dalam masalah mauquf ala ghairi muayyan dengan mauquf ala muayyan. Okey, kalau hamba mukatab pula. Mukatib boleh. Okey. Di situ dia tu apa? Itu tak wajib zakat ittifaqan. Okey, kemudian yang kelima seterusnya syarat dia itu wan nisab. Okey, wan nisab. Ya.
Okey, nanti soalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan, kalau kijang makan ular tadi tu boleh dimakan ataupun tidak? Kalau antum kata tak boleh, sebab apa? Tak makan benda itu. Ayam antum makan tu enggak makan apa? Ha, lagi teruk daripada tu. Nampak tak? Antum kata wakil kat kampung tu ayam biasa makan apa? Nampak tak? Ha, tengok biri-biri tu, kambing biri-biri ya Rob. Serius tak tipu. Antum tengok siapa bela kambing biri-biri kalau kat Kelantan tu kan. Cuba tengok depan ni. Depan Allahumma salli alaihi wasallam, apa nama pasar raya apa nama dekat kan Siti Khadijah sebelum Masjid Beijing tu, pasar raya apa ni, bilion kat bilion tu sebelah jalan tu, ke depan tu tak ada tong sampah tu, tengok kambing biri-biri makan apa, seram nak makan. okey. So ingat macam ayam sama je lah, hukum dia harus juga dimakan. Cuma dalam masalah ni kita pergi kepada apa, masalah ikan keli ataupun ikan patin yang memakan najis lembu kaki pendek. Hukum dia apa? Boleh ataupun tidak dimakan ikan keli tadi tu, yang tu suka makan ikan keli tu kan. Adakah sebab dimakan daripada wabi dan sebagainya, tersebut pula tak apalah. So dia jadi macam orang kata jadi DNA lah dan sebagainya lah, jadi masuk darah daging dia, jadi darah daging apa semua. Nampak tak? So boleh atau tidak? Kata seolah-olah macam makan daging lembu kaki pendek tu lah. Hukum tu macam mana? Yang keli tu. Sudah dijawab dekat apa? Dekat ni mufti wilayah dulu tu. Pergilah situ tu. Okey, ada jawapan tafsir dekat situ tu. Okey. Wan nisab wal haul, dan nisab dan haul. Wan nisab wal haul. Okey, haul tu iaitu satu sanah yang sempurna. Satu sanah sempurna iaitu qamariyah. Penting sini ni. Ingat, dalam bab ni haul ni kena jaga. Sebab tu antum yang memiliki harta ataupun zakat tu kena catat tarikh mula berniaga dan tarikh tu. Itu penting sangat-sangat. Sebab berapa ramai tak catat tarikh. Nampak tak? Tak catat tarikh. Akhirnya apa? Bila-bila tak tahu harga bila. Nampak tak? Okey. Ini anda boleh ajar. Antum kalau beli kitab, belakang tu tulis apa? Tulis maktabah apa, tarikh berapa, harga berapa. Nampak tak? Okey, itu untuk zikrayat nanti tu. Bulan zakat. Masya-Allah. Sampai ke ni? Sampai. Okey, ya Rabb. Ni haul tu iaitu sanah yang sempurna iaitu mana? Ingat sanah yang sempurna ni iaitu qamariyah. Tahdidiyah sini ni. Di sini haul ni tahdidiyah, bukan takribiyah, tahdidiyah tepat. Okey. Ini nak jaga bagi tahu ni. Benda ni orang tak jaga pun. Sebahagian ana tengok ni. Okey, ana tanya antum antum satu soalan yang ramai tak sedar. Okey. Sekarang ni bulan Islam berapa tarikh dia? Kalau ikut hari lah, kalau ikut hari tadi tu. Kalau ikut hari 20 ke 21? Tak tadi tu. Sebelum maghrib tadi tu. 20 ada, 21 ada, betul tak? 20 ada, 21 ada, betul tak? Dekat antum app lain 21, app lain 20. Ibrah tu dekat mana? Dekat waktu tempatan. Waktu Mesir lah. So kita mana Mesir iklankan 1 Rabiul Awal hari Jumaat. Sebahagian apps tu hari ni iaitu 21. Tengok balik 1 Rabiul Awal itu bila?
hari Khamis. Salah. Nampak tak? Ini faedah dia apa? Faedah dia apa? Jika seseorang taklik. Jika seseorang taklik. Bermaksud apa? Jikalau, contoh, jikalau pada tarikh 20 Rabiul Awal kamu tak balik juga ke rumah, kamu akan ditolak. Kata itu nak kira yang mana? Nampak tak? Situ faedah dia dalam masalah taklid dan sebagainya. Kalau berbeza negara. Okey. Kalau berbeza negara macam mana pula? Ini masalah ikhtilaful matali'. Ini pengetahuan tentang falak ni pelajar kita ni memang sangat lemah lah. Siapa tak belajar ilmu falak secara dakik tu, dia tak boleh faham ni Hayatuz Zin, syarah Qurratul Ain tu kan. Hayatuz Zin tu syarah bagi Qurratul Ain. Okey, lepas tu dengan ni Hayatuz Zin tu sama dengan selapis dengan Fathul Mu'in, dia tak akan boleh faham 100% apa yang diterangkan dalam waktu solat tu. Dia bahas tentang buruj, waktu istiwa dan sebagainya tu, ana yakin siapa tak belajar falak tu memang tak boleh faham. Okey, dalam masalah ikhtilaful matali', matali' ni jamak bagi matla', tepatnya matahari. Adakah dikira bila satu negara Islam tu nampak anak bulan? Contoh, ni ingat anak bulan ni dikira iktibar pada 29 hari bulan pada petang tu. Tengok nampak anak bulan. Contoh nampak anak bulan, maka esoknya bulan satu hari bulan yang berikutnya. Kalau tidak dikenakan sebagai 30. Ingat dalam Islam 29, 30 saja, tak ada 31. Okey. Maka kalau situ tu adakah contoh kat Mesir saja nampak, tempat lain tak nampak? Maka adakah negara lain Islam seluruh dunia ni kena ikut Mesir ataupun tidak? Itu khilaf ulama. Ar-rajih tak perlu ikut. Tak perlu ikut. Di sini apa? Sebahagian orang yang melampau tu kata kena ikutlah, kena ikhtilaful matali'. Alasannya apa? Kita umat Islam ni kena bersatu, tak boleh berpecah-pecah. Nak jauh betul nak ilah dia. Sejak bila umat Islam berpecah belah sebab ikhtilaful matali' ni? Kamu raya dulu, ni raya kemudian. Apa ni pecah? Sebab apa? Punca sebab apa? Raya dulu. Ni raya kemudian. Tak pernah berlaku pun. Sebab apa? Ni supaya tahu. Contoh yang setiap negara masing-masing dia tu. Itu jumhur. Okey. Sebahagian Salafi Nusantara, Salafi Wahabi Nusantara tu dia kerah. Arab Saudi nampak semua kena puasa. Kalau ikhtilaf dengan Malaysia dan sebagainya. Sebab tu kalau di Indonesia tu antara apa? Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Puasa tak sama, raya tak sama. Biasa tu diorang. Ekstrim sangat. Arab Saudi sendiri, Syekh Saleh Utsaimin sendiri tu sebut kata likulli bilad qimatul masing-masing. Yang lebih pula, terlebih Wahabi pula daripada Arab Saudi. Okey. Kena tahu isu dia. Okey. Wan nisab wal haul. Ni kat haul ni kena jaga elok. Okey. Falau naqasa kullu minhuma fala zakah. Maka jikalau kurang tiap-tiap daripada kedua-duanya nisab ataupun haul, maka tidak ada zakat. Tengok ni. Dekat sini ni, okey. Di situ walau lahzah tu. Walau lahzah. Sebab tu kiraan harta tu penting. Ingat kan? Apa maksud cukup nisab tu? Cukup nisab daripada awal tahun, bukan satu hari bulan Januari, bukan tu, tak mesti pun. Awal hari pertama tu sampai akhir tahun tu nisab dia maintain. Nisab dia maintain. Kalau berkurang tengah-tengah bulan, contoh dia memiliki nisab, contoh kalau kita kata 85 gram tu dalam 20,000 contoh. 20,000 ataupun 21,000 maintain tu, tengah bulan dia ada keperluan, dia beli guna duit tu jadi apa? 15,000. Dia gunakan duit untuk beli phone ke atau beli apa-apa, maka berkurang. Maka kat situ tu bermula haul yang baru, kiraan baru. Sebab tu hatta macam apa? Selahzah. Sebab tu sebahagian orang dia nak hilah, nak lari bayar zakat. Contoh dia ada simpanan 20,000. Cukup dah nisab. Contoh kalau kita kata nilai tu sama dengan 85 gram emas semasa setahun. Lagi 2 hari atau lagi sehari ataupun lagi berapa jam je nak cukup tu, tahdid tu, kita orang sebagai kawan dia hibah kepada orang ataupun dia beli barang kurang. Wajib tak zakat? Tak wajib. Tapi apa? Berdosa besar. Ingat tu. Ajar pada orang tu, ingat. Itu tak apa, tak wajib zakat tuan-tuan, tak apa. Ni apa? Ni ajar nak ajar orang masuk neraka ni. Tak, memanglah tak kena zakat tapi berdosa besar. Sama juga dalam masalah nak lari daripada kafarah uzma, jimat tu. Tak apa, kamu makan dulu dah batal dengan makan tu, jimat lah isteri pada siang Ramadan tu, tak kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab apa? Puasa 2 bulan berturut-turut ni, kalau hari terakhir antum sakit,
antum terpaksa makan, kira balik daripada 1. Berat tak? Berat lah. Apa tu dia ajar macam tu. Buatlah tak kena. Ingat, faqih pun biar habis. Maksudnya apa? Jangan ajar kata tak wajib kafarah uzma tu sahaja. Tapi ingat, tuan-tuan, kalau tuan buat macam tu, dosa besar. Wajib bertaubat. Betul. Bila macam tu, orang tak buat dah lah. Ini bila tak sentuh bab dosa besar tadi tu, macam bagus Islam ni. Tahu tak? Okey? Sebab tu nak bagi tahu benda yang waqi' ni. Nak bagi tahu ni. Ada bagi tahu, tapi mungkin muka baru ni tak tahu lagi. Siapa yang dah nak kahwin ataupun tak nak kahwin ke, ikut. Tapi kebanyakan nak kahwin. Nak kahwin tak? Ada, malu pula. Okey. Nak kahwin pastikan, okey? Kuat aura dia tu. Okey. Insya-Allah. Dekat sebelah tu hati-hati. Okey. Ni, kalau nak kahwin, pastikan, okey, jangan kahwin ketika nak dekat bulan puasa. Itu waqi'. Ingat, tahan je lah sekejap je pada pagi sampai ni. Jangan untuk orang yang muda-muda baru kahwin. Okey, satu. Yang kedua ni, ingat ni, ini masalah besar. Antum ketika tengok ni, kalau macam akhwat contohlah diberi pilihan. Contoh, kahwin bila pilih tarikh, cuba pilih tarikh. Dia mula pilih tarikh sekian apa semua tu. Nak pilih yang mana yang cantik lah. Okey, 22 11 ke apa 8 ikutlah. Itu je tarikh boleh ni. Tahu tak? Satu benda yang tak pernah dipesan, anak tak pernah dengar orang pesan. Okey? Dan ni benda ni paling penting. Jangan memilih tarikh kahwin tu ketika antum haid. Bayangkan antum contoh 7-8 hari. Hari pertama tu hari pernikahan tu, akad nikah tu memang hari pertama antum haid. 7 hari puasa suami tu. Ingat, apa masalah dia? Suami macam dia tak tahu dan tak tahan dan sebagainya tu, bila terjebak situ tu, jadi apa masalah apa? Masalah pada anak. Anak akan cacat. Kebanyakan anak akan cacat. Okey? Sebab apa? Bercampur sperm dengan kotoran darah dalam tu. Kebiasaannya apa? Yang reality yang pernah berlaku, iaitu anak kepala dia, tempurung dia lembik. Okey, tempurung lembik dan sebagainya lah. Okey, sebab tu kena tahu tu, kena ambil. So kena kira nak buat tarikh perkahwinan dan sebagainya tu, kena tengok waktu haid dan sebagainya biar tepat waktu suci. Okey. Wasaumu, dan saum. Apa saum tu? Iaitu huwa ar-ra'yu fi kala'in mubahin fa in ulifat al-masyatu mu'zam al-hauli fala zakata fiha. Iaitu bela, wa'yu tu bela fi kala'in mubah, pada padang yang mubah. Ingat, di sini ni fi kala'in mubah, dimilik apa? Bukan pemilikan orang. Bukan kebun-kebun orang. Tak. Kalau di sini konsep sekarang ni, semua tanah tak ada yang free sekarang ni. Semua dah dimilik oleh kerajaan. Okey? Sebab tu nak keluarkan hukum, istinbat hukum tu dalam semata-mata hadis, tak boleh keluarkan hukum macam tu. Ada manhaj betul ni. Nabi kata siapa yang ihya mawat tu, negara tanah-tanah yang kosong tidak diusahakan, siapa yang usahakan letak pagar saja tu, kata isyarat ada orang situ, dah jadi milik dia. Betul kita pun pergi bantai kat Tanah Rizal. Ini kan negara semua, kita buat semua berkebun dan sebagainya. Waktu ketika datang jawatan kuasa dan sebagainya tu, itu ni siapa hal ni, Nabi yang bagi, nampak tak? Sebagainya. Mana dalil kan ni bagi. Hadis sahih misalnya. Polis pun tak tahu apa sahih tu. Nampak tak? Dibagi tu. So kita yang belajar agama ni, bila tengok nas tu, bila ada nas, so macam mana kita nak sebab Nabi sini cakap siapa yang mengusahakan tanah yang mati tu milik dia. Tak kita nak lawan Nabi. Kita pula kata tak boleh. Kenapa? Ini milik kerajaan. Kamu nak lawan kerajaan ke nak lawan Nabi? Nampak tak? Okey dia. Di sini bukan masalah lawan Nabi, lawan kerajaan. Nampak tak? Di sini kena faham konsep Nabi cakap tu. Nabi cakap tu sebagai apa? Sebagai ketua negara. Jadi kata-kata dia kalau zaman sekarang ni jadi perlembagaan. Jadi undang-undang negara. So bila kita Nabi tu cakap di atas prioriti dia sebagai ketua negara, maka hukum ni dilaksanakan yang boleh tanfiz. Ada macam kita ni, nampak tak? Sekarang ni undang-undang telah ditetapkan ni milik negara semua tu. Jadi tak boleh nak apa. Adakah situ tu bermaksud apa? Kita ihmal perkataan Nabi? Tidak. Kita faham konsep Nabi cakap tu sebagai apa.
Nampak tak? Supaya apa? Tak jadi masalah. Sikit-sikit ni hadis sahih. Ni Nabi yang kata, bukan saya yang kata. Nampak tak? Okey. Walaupun nampak zahir orang-orang kerajaan tu lawan Nabi dan sebagainya misalnya, wa'alaikumsalam. Nampak tak? Antum kena selesaikan. Fi kala'in mubah pada padang yang macam milik kerajaan dan sebagainya, fa in unifat al-masyiyah. Okey. Jika diberi umpan akan binatang ternakan itu, mu'zamal haul. Itu azaraf. Pada kebanyakan haul, mana kebanyakan tahun, contoh 6 bulan ataupun sehari itu, contoh dalam tempoh 12 bulan tu 7 bulan, kalau dikira per hari itu 7 bulan. Itu diberi makan, diberi makan, diberi umpan. Fala zakata fiha, maka tidak ada zakat padanya. Sebab tu kena tengok macam lembu-lembu yang diusulkan, lembu yang besar-besar apa semua tu kan. Kalau tu pergi kepada kanak-kanak lembu tu, dia diberi umpan. Maka ingat, Lepas tu ni orang tanya, pengusaha dia tanya, macam kalau dekat Batang Kali tu, Kak Tun. Okey, Datuk Zaitun tu, Kak Tun. Orang panggil Kak Tun, bukan Kak Tun apa yang tu. Kak Tun betul-betul. Okey. Kawan tu apa? Bawa ibarat. Tak apa Kak Tun, tak kena bayar zakat pun sebab Kak Tun umpan ni. Fala zakata fiha, tak kena bayar zakat. Sedangkan keuntungan dia berjuta. Memang benar tak kena zakat sini tu, tapi tak kena zakat dari segi apa? Dia tu sebagai apa? Binatang, tapi tijarah kena. Okey. Wa in ulifat, wa in ulifat nisfahu, dan jika diberi umpan pada setengah tahun. Maknanya apa? Setahun tu dibagikan 6 bulan diberi umpan, 6 bulan tidak diberi umpan. Okey. Maka fa aqalla qadran. Okey, maka dia mengurangkan akan fa aqallu qadran, maka yang paling kurang daripada qadar, tamyiz qadran tu tamyiz, ta'ishu bidunihi, mana sekurang-kurang qadar, yang tu sifat bagi qadar, yang hidup ia masyiyah itu, bidunil alf, tanpa beri umpan, bila dararin bayyin, dengan ketiadaan mudarat yang jelas, maka wajibat zakatuha, wa illa fala. Maksudnya apa? Tengok, jikalau diberikan ingat, diberikan umpan, tidak berikan umpan, okey, sekurang-kurang diberi umpan tu, mana kalau tidak diberi umpan, dia maksudnya apa? Tak zahir mudarat yang bayin, seperti kurus atau sakit dan sebagainya. Dia boleh sihat, tapi kita bagi separuh, contoh separuh hari, setahun tu 6 bulan kita bagi umpan, 6 bulan tak bagi umpan. Okey, dalam keadaan macam ni kita bagi umpan tu, kadang-kadang orang ada buat macam tu, ada yang buat bagi umpan setengah hari, bagi umpan sebelah petang tu dilepas macam tu. Okey, jadi qadar sekurang-kurang dia tu boleh hidup tanpa ada alaf tu, maka itu tak perlu pada zakat. Bermaksud kuranglah zakat dia, tak kena bayar zakat penuh lah. Sebab apa? Kaedah dia, ingat, kalau diberi umpan sepanjang tahun tak wajib zakat, kalau dilepas itu wajib zakat. Tapi kalau separuh-separuh, maka nilaikan separuh-separuh lah. Nilaikan separuh-separuh, qadar dia tu sekurang-kurang tak dapat mudarat. Tapi ingat, qadar beri umpan tu sehari 2 hari boleh tak bagi umpan, kalau yang dibagi umpan ni mana dalam kandang, memang lembu tu tak boleh nak capai rumput dekat dia. Kalau 3 tak boleh. Ni fix dalam bela kambing dan bela lembu sebagainya, 3 hari dah kira memberi mudarat kepada lembu. Antum kena tengok lembu makan, antum terkejut. 1 guni tu berapa? Kadang-kadang terfikir, untung ke sebenarnya bela lembu semua? Nampak tak? Kadang terfikir sebab umpan dia terlalu banyak. Lah hakikat dia memang menguntungkan. Jutaan ringgit lah kalau yang peniaga besar tu. Okey. Wa ammal athman. Okey. Wa ammal athman fa syai'ani adh-dhahab wal fiddah. Ni jap. Okey, ana ambilkanlah sikit ni sampai amaz zuru. Okey. Wa amal athman, dan ada pun athman, harta ni, saman. Okey, saman tu jamak apa? Lawan apa? Musman, kita dah belajar itu. Maka fa syai'an, maka ai fahuma syai'an, dua perkara, az-zahab wal fiddah. Di sini ni dalam saman nanti akan terkait dengan masalah ribawi. Okey, adakah harta duit tu? Okey,
duit kertas dan sebagainya itu, adakah termasuk daripada barang ribawi ataupun tidak? Dan di sini bila kata asman ni, adakah duit termasuk daripada hukum zahab dan fiddah? Okey, yang tu telah dijelaskan oleh Syekhuna Allamah Ustaz Sa'ad Raniri. Okey. Fasyai'ani az-zahab wal fiddah madrubaini kana aula. Yang ditempa ada kedua-duanya ataupun tidak. Maknanya apa? Yang telah dibentuk madrubaini. Yang telah dibentuk jadi duit lah. Okey, kita kata jadi dinar dan sebagainya dari mata wang. Wa sayati nisabuhuma. Wa syara'itu wujubi zakati fiha. Dan bermula segala syarat wajib zakat padanya pada asman itu khamsatu asya' al-islam wal hurriyah wal milkut tam wal nisab wal haul. Wa sayati bayanu zalik. Okey, sebab tu dalam ini penting ni. Dalam bab tadi anda jelaskan nisab dengan haul. Okey. Sebab tu untuk orang yang soyrofi ni mana pengurut wang, maka okey, setiap kali dia mengurut wang, dia tukar jual balik apa semua tu, maka tengoklah qada tu, jika dia ada harta dengan duit tukar banyak apa semua tu, jikalau turun naik tu, maka haul dia sentiasa bermula. Nampak tak? Maka ketika itu, sebab tu orang kebanyakan soyrofi, jamak dia soyarifah ni tidak dikenakan zakat sebab haul dia asyik baru, haul dia sentiasa baru. Okey, haul dia sentiasa baru. Sebab tu kata Ibn Suraij, okey, Bashir as-soyarifah, kabarkanlah berita gembira kepada soyarifah, okey, pengurut wang. Apa dia? Diberi umpan. Kalau apa bahasa sana apa? Diberi umpan. Okey. Sebab apa kena beritakan gembira kepada soyarifah ni? Okey. Sebab apa? Sebab mereka, haul mereka itu sentiasa bermula. Ada harta, ada duit banyak ni, lepas tu tukar balik. Nampak tak? Tukar balik tu. Masa apa? Contoh dia ada 100,000. Ingat orang nak tukar duit ni kena ada lah duit orang nak tukar je lagi. Bukan modal kosong-kosong. 100,000 ringgit. Contoh orang nak tukar genih, dapat 400,000 genih. Contoh, tukar balik. Dah dapat harta genih tu. Nampak tak? Okey. Jadi harta dia sentiasa mula dengan haul. Tukar balik tu, nilai dia tu, okey, dah tukar, nampak tak? Dia dah ada 100,000. Kira 100,000 simpan, tak ada orang tukar duit dengan aku pun. Nampak tak misalnya? Okey, kemudian tukar. Sebab tu bila pertukaran mula dengan nisab baru. Sebab apa? Pertukaran ni dia sejenis apa? Hantar. Mana hantar pemilikan, dah habis dah pemilikan 100,000 ringgit tadi tu. 6 bulan baru ada orang nak tukar. Jadi dia bagi pada orang tu, dia baru dapat baru pula 400,000 genih. Baru mula pula 400,000 genih ni. Macam tu, sentiasa haul dia sentiasa bermula. Okey, sentiasa bermula. Okey, nak bagi tahu satu benda, kalau tak ada sifat takwa tu, memang seseorang terjebak dengan benda-benda haram. Okey, macam nak cerita sebelum ni, iaitu mana biasanya orang kalau nak kaya ni, sebab nak kenal orang yang boleh tahan kaya dekat naratiwat tu, dia pinjam duit bank dan dia jadi apa, pengurut wang ni, soyarifah ni, dia ambil qada yang agak tinggi supaya orang tukar duit dengan dia. Dia ambil, dia cuma kalau bagi tahu contoh macam ni, berapa nak tukar kalau daripada Malaysia tukar, berapa, contoh 100,000. Okey, bila petang nanti, so pagi ni dia akan pinjam ke bank, bank Thailand lah, bank Thailand. 100,000 dapat berapa, misalnya dapat 1 juta. Kalau dulu 1 juta baht tu ada pinjam, kemudian dia tukar, dan dia akan tukar tu dengan nilai yang lebih tinggi lah berbanding dengan bank tu, supaya dia untung tu. Lepas tu dapat dia bayar balik kat bank tu. Memang kaya. Tetapi apa yang terkejut, sebab anak pergi dengan bapa tu tukar duit. Kadang kita tukar duit, kita bukan main tukar-tukar dengan dia, tukar duit berjalan je lah. Sebab tukar pun duit 200, 300 ringgit, 400 ringgit macam tu je lah, bukan banyak-banyak. Okey, pernah banyak tu, itu duit orang. Okey, tukar 70,000 ringgit, 70,000 ringgit pegang malam-malam pula tu, kita seorang-seorang. Bapa ada ceramah dekat apa? Bapa ada ceramah dekat Kelantan. Sekitar tu 70,000 ringgit macam tu, atau 50,000 macam tu. Bapa kata pergi nanti masuk dulu dekat Thailand tu, sebab bapa nanti naik perahu, okey, bawah tu sungai Golok tu. Okey, sebab pukul 10 tutup. Nanti ceramah kat Kota Baru nanti habis tak sempat.
So bapa akan ambil. So dia kata, ambil es tu nanti orang tunggu. Ada orang datang. Orang datang tanya berapa? Dia sebutlah tadi jumlah tadi tu. Sekitar dalam 50,000, 60,000 macam tu lah. Dia cakap, wow. Dah lah kita seorang-seorang. Bawa kereta masuk. Sekali dah call orang tukar. Mana kata, boleh orang tu tahu naik motor je. Dia naik skuter. Dia buka dia punya seat tu dalam tu saja. Duit tu tebal-tebal macam tu. Tahu dia tukar dia. Nak buka kereta tu. Dia nak tukar kat situ. Dia suruh buka, kita bagi terus macam tu. Ya Rob, kita macam ni apa tengok ya. Fikir nak mati apa lepas ni kena tahan ke apa semua tu. Jadi anda suruh tutup balik, masuk dalam kereta. Dalam kereta dia tukar lah. Waktu tu tau habis terfikir. Dah mulalah terfikir movie dan sebagainya. Habis lah ni kena rompak macam mana ni. 70,000 macam tu lebih kurang. So anak macam tengok cerita lah. Tengok dekat dekat tempat kaki tu kan, letak situ, letak mana-mana lah. Sebab apa? Bapa kata apa? Okey, gerak macam-macam dalam movie. Gerak ke ni, tempat lain dekat daripada Naratiwak tu gerak ke dekat dengan Patani tu, sempadan Patani. Sejam setengah. Pergi situ seorang dengan ada askar dan sebagainya. Ingat nak lepas askar satu pada bagi tahu. Kita bawa nak lepas askar, Painai macam tu dia berhenti serapang tu. Painai tu nak gimana? Tanya. Okey, bahasa Thailand tu. Tahu tu je pun. Saya ustaz anda ke? Tahu tu je. Okey. Okay. Jadi ingat cara dia apa? Speaking kan dia. Speaking balas balik dengan bahasa Inggeris dia sebab yang ni yang askar-askar kebanyakan orang tak terpelajar lah. So bila dia cakap Inggeris dia malu macam nak jawab macam lepas. Lepas tu cara dia. Okey. Tapi dalam tu hanya Allah saja yang tahu perasaan tu. Apa nak cakap kat Soraf ni, abang tu dia orang beriman. Dia kata soalan waktu dalam kereta, dia tanya. Apa? Tanya baba lah, bukan tanya anak. Tanya apa? Boleh tak kita kalau tahu benda tu haram, boleh tak kita nak ambil? Maksudnya apa ni? Ada orang daripada Malaysia ni dadah ni, beritahu. Nak kata ni wakil. Dadah kat Malaysia, toke-toke dadah ni, dia tukar duit. Dia tukar duit. Berapa sehari kata? RM1 juta. Kalau dia ambil RM1 juta tu, daripada pasal-pasal sikit-sikit dia ambil harga tu, kaya dia tiap hari. Kalau dia ambil itu dalam nilai lebih kurang dalam sehari tu RM30,000 lah. Untung dia tu sehari. Tapi dia tahu tu orang tu duit daripada dadah. Hasil daripada dadah. Memang tu okey dadah. Boleh tak awak kalau kita tahu masalah ni? Mana dia nak tukar duit pada kita duit halal. Nampak tak? Sebab kita pinjam bank bukan duit banyak pun. Yang kat bank halal lah pinjam tu. Kemudian dia tu nak tukar kepada kita. Boleh ataupun tidak? Situ tu. Maka dekat sini ni sama masalah ni apa? Masalah mukharrajah. Kita takhrijkan daripada furu'. Furu' apa? Tengok apa? Jadi pada soalan orang kafir zimmi menjual arak. Dapat duit. Duit tu dibayar kepada orang Islam sebab dia berhutang. Okey? Sebab dia berhutang. Dalam masalah ni, orang Islam tadi tu wajib tak diijbar, dipaksa untuk terima juga harta tadi tu ataupun tidak? Fihi wajahan. Ada pada ini dua wajah. Okey? Yang muktamad haram. Apatah lagi nak diijbar. Kita dah tahu. Daripada masalah tu masalah furu'. Kita buat masalah furu' data furu' tu kenapa masail al-mukharrajah. Okey? Maka ditakhrijkan tadi tu masalah. Kita dah tahu. Kita nak tukar duit, dah tahu duit tu daripada hasil jual dadah RM1 juta setiap hari. Maka tak boleh pendapat yang tu. Nampak tak? Itu dalam wakil dan masalah fiqh tu. Sekali kan masalah tu. Okey, jelas tak? Yes. Okey. Maka habis kan? Wa sayati nisaba wa syaratu wujub zakah sama tu wa sayati bayanu zalik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okey, lihat sebenarnya.